Assalamualaikum, Zayan, Destinasi Muslim Contemporary #Indah di Hati. Apa khabar guys? Hadari aka Ustaz Mulia Alhamdulillah. kat sini bersama dengan anda dan thanks, terima kasih sebab sudi bersama dengan kami terutamanya di laman sosial kami termasuklah di channel YouTube kami Zayan MY. Yang mana belum subscribe tu, subscribe sekarang. Sebab apa? Hari ni guys, kita sangat special lah bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan kita yang ke-64 tahun ni. So hari ni guys, kita nak powerkan sembang-sembang lah. Kita nak sembang-sembang je. So saya tak kesorangan. Bersama dengan saya, Mawi Anas Tahir. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Hashtag kita tegur bersama. Kita tegur bersama. Ya, Itu yang kita nak bagi betul. tahu. Hashtag kita tegur bersama. Okey. Okey, Mawi Anas Alright. sihat? Alhamdulillah, baik. Bagus. sihat. Kan Baik. hari ni kalau you all perasan lah, kalau anda semua perasan, bukan kita bertiga je, Mawi, Anas. Kita ada Alamak. juga dua orang tetamu kita. Sebab apa kita nak sembang hari ni Zayan Talk Merdeka tentang Islam dari perspektif masyarakat Cina dan juga Malbari. Betul tak? Apa Malbari tu? Malbari tu apa? Kita tanya lah. Malbari So apa? kita bersama Angle. dengan sekarang ni kita bersama dengan Abang Din Maidin dan juga Abang Gan. Yeah. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Waalaikumsalam bang. Sihat Baik, bang. Hai, Hai world Hashtag bertegur bersama. Bertegur. Kita Faham? tegur bersama. Bukan bertegur. Tegur bersama. Bercerai kita roboh. Confident bang. Confident. Confidence Betul. tinggi. Bang, tegur bang, bukan Okey. bertegur. Itulah dia. Nama pun Malbari bos, bukan Melayu. Aduh bang. Okey, Mawi, Okey, Anas. Mm. Bila kita sebut tentang Hari Kebangsaan ni, mesti yelah, kalau kita tengok, kita nak zahirkan patriotik kita, tengoklah Mawi, kemudian Abang Gan kita pun bukan main lagi pakai baju Jalur Gemilang tu kan. So, Aku pakai baju Malaysia kat ni. oh ya, Anas pun sama. Tapi kalau hitam ah. Sekejap. Kejap dari saya nak beritahu. Saya ni baju ni Abang Din ni hadiah kat saya ni. Serius tak? Oh. Sebab tu takraw, babe, sebab tu takraw. saya tak pakai. Sebab tu saya tak pakai, dah bagi kat Mawi. Try. Okey, lalu kita akan zahirkan kita punya patriotik kita sayang negara kita. Cumanya mungkin kita nak tahu kali ni perspektif dia lain sikit. Kita nak tengok dari sudut mungkin kita nak sentuh sikit lah tentang Islam. Kan? Betul tak Mawi? Mawi Betul. boleh kata. Betul. Memanglah Komen, Mawi. hari ni apa dia? Hari ni kita nak cerita pasal yalah kita Islam dari perspektif masyarakat Cina dan Malbari kan. Tapi janganlah tiba-tiba terlalu berat nak cerita nanti Let lo. relax dulu. Cuma kita nak tahu. Kita tanya Abang Din dulu Ya, Apa Abang. ni? Kita nak tahu Abang Din, Malbari, Mamak, India, apa beza dia Abang Din? Okey, Cakap Tamil juga saya tengok kan. Kan? Faham kan? tak juga. Tak. Mana ada logat lain tu. Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat. Waalaikumsalam. Okey, in advance selamat Hari Merdeka InsyaAllah. Yeah, Okey, insyaAllah. sebenarnya kalau ikut sejarah dulu, ayah cerita dengan saya semua dulu, kita orang asal usul kami memang Islam. Okey. Sebut asal usul lagi kalau tahu dekat masjid pertama di India, Chairman Juma, first mosque in India dibina pada tahun 629. Tu dia. Rasulullah wafat 632. So bermakna sebelum Rasulullah wafat tu masjid tu dah ada. Dah ada Memang dah Islam ada. dari situ. Baik. Yes, memang dah ada. Kalau ikut sejarah dia, kalau tak pada tu ada seorang raja, nama dia Chairman lah, macam tu lebih kurang, dengan 11 pengikut dia. Dia dengar tentang Rasulullah ni, tentang Islam. So dia bersama dengan 11 pengikut tu pergi cari Rasulullah. Lepas tu dia tanya macam tentang Islam, dia tanya tentang Islam dan juga kalau tak silap saya dia ada tunjuk, kalau tak silap saya betulkan saya kalau salah, dia Nabi doa yang belah bulan. Ya. Okey. Lebih kurang macam tu. Lepas tu dalam perjalanan balik dia tu, dia sakit. Lepas tu dia cakap dengan adik dia, balik ke tempat kita di India. Dan siapa-siapa yang nak masuk Islam, masukkan Islam. Islamkan dia orang. Siapa yang tak nak, terpulang. Baik. So bila adik dia lepas tu dia dia meninggal, lepas tu raja tu meninggal, lepas tu adik dia balik ke India, lepas tu dia binalah masjid
yang pertama tu. Masjid pada tahun Masihi 629. 629 dia. 629. Sebab tu kalau tengok Mak Saleh dipanggil dekat Kerala tu Land of God. Okey. Kalau tahu dipanggil Land of God di Kerala. Kenapa di Kerala? Sebab ayah saya berasal daripada Kerala, India lah. Masjid tu terletak di kawasan Trishul. Itu kisah dia lah. Tapi Malbari ni sini macam mana, Wan Din? Okey, Malbari sini kami memang ikut Syafi'i. Kalau kata Indian Muslim ni dia lain sikit. Maaflah kalau saya nak cakap, kalau dia orang memang Islam tapi pemakaian dia orang ataupun perkahwinan dia orang lebih kepada adat-adat India. Dia ada pakai bunga Malai. Indian Muslim ni. Dia Islam juga. Kalau Mamak ni ialah nama je, bos. Oh, nama kita bagi orang Melayu panggil. Pasal panggil mamak itu je. Kadang ada orang panggil abang gelar abang Din Mamak kan? Din Mamak biasanya sebab apa saya duduk dalam Ampang ni, dekat semua keluarga kami yang ada dekat Ampang ni adalah orang Melayu. Orang Melayu, Boyan, satu keluarga kami je Malbari. So daripada kecil, diorang dah biasa tengok daripada kecil, Din mana Din Mamak, banyak Din. Dia ada Din Kicap, Din Botol semua kan. So, satu Din Mamak, dia tak tahu Malbari tu, dan jadi Din Mamak. Dia sepatutnya Din Malbari sepatutnya, betul. Sebenarnya Din Malbari lah. Ada kicap. Okey bang, sorry lah, saya saja nak masuk nak tambah sikit. Okey bang, sebenarnya arwah atuk saya kan, Pak Wantih namanya. Okey. Saya tahu yang dia ni adalah India Malbari, tapi saya tak pernah diterangkan cerita macam Wan Din. Yes. Ni belah mak saya. Dan bahasa kami bukan bahasa India, kami bercakap bahasa Malayalam. Malayalam. Tu bahasa lama India kan? Bahasa lama India. Dia kalau cakap Tamil, air tu tani. Macam kami kata air tu walam. Walam tu air lah. Okey. Kalau India tani je kan. Lain betul Lain betul. Memang lain, totally lain. Sebab tu bila orang tanya bila masuk Islam, kadang-kadang ada yang tanya bila masuk Melayu. Saya kata, Kak, saya mandi susu hari-hari, Kak, tak putih-putih jadi Melayu cakap kan. Dan kadang bila bagi salam, dia macam confused pasal kulit kan. So, dia kata, jadi nak kata sejak bila yang masuk convert, saya kata bukan. Zaman Rasulullah memang lagi kami dah Islam dah. Sebab tu Rasulullah yang dengar cerita, Rasulullah bagi something special dekat orang-orang kat Kerala tu. Para alim ulama kalau tengok majoriti daripada Kerala. Kalau tabligh pergi belajar pun di Kerala juga. So sekarang dah faham Dari kau tengok kadang-kadang orang tengok Faizal nampak gelap sikit kan. So sebenarnya saya ada keturunan pada sana. Betul? Ini bukan cerita. Betul. Kita kadang kita tak tahu, kita main level je. Semua mama. Betul. Yes, betul. Kalau ada India dia main mama juga, tapi sebenarnya Indian Muslim dia orang macam contoh banyak kepada Hanafi. Dia kalau awak pergi Masjid India tu kan ada masjid satu. Kalau dia orang solat asar mesti lambat setengah jam. Okey. Macam tu. Macam kami ikut 100% Syafi'i. Memang ikut semua je. Cuma pemakaian pun lebih kurang sama. Ya, bos. Kita nak tanya Abang Gan pula. Ya. Saya dapat tahu yang Abang Gan ni memang bukanlah daripada awal Islam. Jadi kita nak tahu, mungkin ramai penonton sekarang ni nak tahulah Abang Gan ni sebenarnya nama asalnya nama apa dan macam mana pandangan Abang Gan ni masa mula-mula tahu tentang Islam? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Salam. Saya sama juga macam Abang Din kata tadi kan. Kita bagi salam orang nak jawab pun ya betul ni kan. Mamak ni kalau on phone dia nampak macam Melayu lah. Tapi kalau jumpa yang kantuikan mamak ni adalah mata sepet. So mata sepet yang membuatkan aku nak jawab ni. Itu adalah satu perkara yang biasalah kan. Tapi memang tak boleh disalahkan lah. So macam Abadi memang lahir Islam contohlah kan. So macam saya memang Chinese and then saya memeluk agama Islam. So benda tu tak heran lah. So bagi saya kalau dari segi pandangan saya benda tu sebab
saya membesar dalam keluarga Felda. So benda tu bagi saya bukanlah satu kejutan sebab memang saya buka-buka mata memang dah dikelilingi orang begini. Sebab memang saya memang di Felda, so memang dah biasa dengan katakan how to say kita dengan kita dikelilingi oleh orang macam tu kan. Macam perkara macam masuk masjid ialah perkara biasa, and then pergi rumah kawan-kawan memelim, tidur situ, makan tidur situ adalah satu perkara yang biasa. Even kalau dia solat kita tengok pun benda tu perkara biasa. Benda tu tak adalah satu kejutan budaya. So benda tu adalah perkara yang biasa lah. Pandangan saya tak adalah katakan terkejut ke apa, tak, memang saya memang dikelilingi sejak lahir lagi. Buka-buka mata memang dikelilingi oleh kata keluarga-keluarga Islam lah. Keluarga Islam. Okey. Tapi itulah Adari. Apa dia? Silakan. Tak ada Adari cakap tadi. Tadi Adari cakap asalnya Abang Gan bukan Islam kan. Tapi saya pernah dengar ustaz-ustaz kata sebenarnya kita ni semua asalnya Islam. Sebab tu bila kembali kepada Islam dia tak panggil peluk Islam balik. Dia panggil revert kan. Kembali kepada agama asal. Macam tu lah lebih kurang. Kembali kepada fitrah. So satu lagi macam Abang Gan sendiri kan lahir kat Felda, besar kat Felda. Jadi kat Felda ni majoriti dia adalah Melayu Islam. Betul lah Abang Gan? Betul. Jadi pandangan Abang Gan tentang Islam tu macam benda tu tak heran lah. Betul lah kan? Memang masjid tu biasa kita dengar. Apa ni azan, biasa dengar macam-macam majlis kan Islam buat kat masjid kan. Betul. Setiap Felda mesti ada masjid kan? Ada, memang ada. Memang boleh dengar walaupun satu Felda kita orang lebih kurang dalam 500 family dalam satu Felda tu. So memang boleh dengar, kalau azan memang boleh dengar benda tu. So cuma benda tu yang menjadi pelik apabila kita dah keluar kan. Maksud saya dah keluar lah, kita dah start bekerja dan sebagainya. So kita dah bercampur dengan kawan-kawan dekat luar kan. Cuma ada yang terkejut lah, kenapa? Dia is among Chinese friend lah. Kenapa kau dengar lagu Melayu kan? So dia pun pelik lah. Dia pun pelik yang tu. So saya katakan it's a normal sebab memang kalau saya dengan family saya ataupun dengan mak saya sekalipun masuk kereta memang lagu Melayu. Kalau azan tu kita orang biarnya. Tak adalah kita orang tukar channel ke tidak. So benda tu kita orang biasa. And even sebelum saya mula agama Islam lagi pun dah perkara biasa. Cuma benda tu kita berkawan dengan kawasan dengan rakan-rakan Chinese, benda tu dia rasa pelik. Pelik. Tapi benda tu lama kelamaan dah jadi biasa lah. Sampai satu tahap dia kata, Gan, kau tak payah cakap Cina lah kan. Kau cakap Cina ni pelik lah. Kau cakap Melayu lah. So, even kita among Chinese, kita kata kita cakap Melayu lagi better lah. Kau cakap Cina ni pelik sikit. Aku jadi macam tak biasa pula. So, dia prefer kepada Malay. Sebab mungkin cakapan saya tu kot yang membuatkan dia orang rasa pelik pula cakap Cina. Cakap Cina. Tak payahlah, kau cakap Melayu lah. Macam tu lah. Dari kecil Abang Gan dah pernah dengar lagu nasyid ke? Yes. Betul. Lagu apa yang Abang Gan dengar? Banyak. Even masa sebab saya sekolah tadika di Felda. So tadika Felda memang orang baca doa kita orang ikut. So benda tu angkat tangan siap. Angkat tangan sekali. Yes. Satu perkara biasa. Even benda tu bukan dekat tadika ya. Balik rumah pun kita orang buat benda yang sama juga. So sebab kita orang memang dah, macam saya kata, kita memang dikelilingi and then kita ikut benda tu kan. So jadi satu perkara yang biasa. So until lah sekolah rendah, saya di sekolah kebangsaan Cina lah. Masa itulah. So kita bersyukur juga mak saya hantar ke sekolah kebangsaan Cina. Kalau tidak silap-silap bahasa Cina pun saya tak kerti baca, nak tulis pun tak kerti lagi kan. So alhamdulillah benda tu adalah pendidikan bahasa Cina tu, so at least bolehlah belajar benda tu. Maknanya boleh lah, boleh baca, boleh tulis apa semua lah. Dia yang complicated ni payah sikit lah. Dia bukannya tahu. Dia kalau baca surah khabar tu, dalam 10 perkataan tu, 8 tu tahu, 2 tu tak tahu. Sebab 2 tu payah sangat tak tahu. Tapi overall story tu boleh tahulah cerita pasal apa. Boleh tahulah. Okay. Kita tanya Abang Din balik. Pada Abang Din. Yo. Abang Din lah. Abang Din lahir tahun berapa? Kat mana? Kat KL lah? Lahir Melbourne. Dia sebab Malbari bunyi Melbourne. Tengok beza. Felda Hospital. KL. Lahir di Ampang di Ulu Kelang lah, dekat area Flamingo tu. Tapi lahir tahun 65. Baik, kita tahu Dan saya just nak beritahu, saya anak Malaysia, bos. Ya, itu yang kita dengar. Sebab apa saya cakap anak Malaysia? Sebab cuba tanya tarikh lahir saya. 31 Ogos ke? 16 September.
Oh, Hari Malaysia. Oh, Hari Malaysia. Saya tentu saya cakap saya anak Malaysia. Okey. Baik. Saya Istanbul, saya adik anak Malaysia. Okey bang. Bila pembesaran abang kan. Waktu sekolah rendah macam tu kan, waktu dah sekolah, abang ada tak rasa macam pelik? Sebab kat sekolah abang tu mesti ada budak-budak India kan? Yes. Budak India yang bukan Islam. Ada. Dia ada tak abang rasa macam abang pun orang nampak abang sebab abang ni orang memang India. Tapi abang Islam, abang daripada kecil Islam. Ada tak abang rasa macam kau kawan-kawan straightforward je lah, nampak hitam, kulit hitam jadi orang tak nak kawan lah, rupa macam India je kau. Nasib baik live, kalau tidak aku tubuk sebab satu lagi bahasa orang India tak suka. Tak bang, macam abang Gan cakap tadi, dia dibesarkan dekat Felda, jadi ramai orang Melayu Islam. Jadi dia macam ni. Sebelum nak tanya, ni ada edit nanti tak? Edit tak nanti? Ada kot. Ada. Kalau ada kan? Kalau ada, kalau boleh tahan abang, jangan sampai orang tu edit. Bukan. Dia ini benda betul, cerita betul. Kadang-kadang be honest, bila diorang ni kadang-kadang bila nampak kulit hitam, diorang malah panggil masalah, sorry kalau edit buat keling, betul. Sebenarnya keling tu kalau kat Penang tak salah pun. Keling tu biasa ialah. memang. Sebab orang India ni bila terasa, saya pun kadang cakap kawan saya, apa pasal kau nak marah? Sebab saya daripada kecil, daripada Darjah 1, Sekolah Kebangsaan Ulu Klang, Kuala Ampang. Kat sana memang kawan-kawan, tapi saya lebih kepada kawan saya adalah kawan-kawan budak Melayu. Okey. Kawan India tu ada sebagai kawan. Sebab tu saya kata yang kerja sama-sama tak boleh bekerja sama. Lepas sekolah tu, balik sekolah, memang geng saya semua budak Melayu. Majoriti budak Melayu, Boyan, orang kampung. Saya join dengan budak kampung saya. Saya tak join dengan budak-budak India. Memang geng saya budak Melayu. Satu-satu yang kulit hitam dalam tu. Tapi dia pergi macam Abang Gan cakap tadi, lepak rumah diorang. Sini ada lebih kurang dalam 300 rumah, orang kampung semua. Macam pergi rumah diorang, makan ke, minum ke, tidur ke, semua sama. Takkan join dengan budak India langsung. Ada yang masa kecil-kecil tu ajak main bola semua kan. Main bola, tapi lepas main bola tu tak ada berkawan lah. Lepas maghrib tu tak ada kawan lah. Lebih kepada budak Melayu lah. Aktiviti masyarakat yang lebih kepada arah orang Melayu ni lah. Okay. So memang ada game Melayu lah. Memang daripada dulu sampai sekarang. Cuma abang saya sebabkan dia ada main bola, so tim tu kena ada nama orang Melayu, nama Islam. Kena ada nama Islam. So abang saya join dengan budak kawan-kawan dia budak India. Ada tim bola yang sebab kena register tu kena ada nama orang Islam kan. Nama Melayu lah. So abang saya join dia orang. Saya Mawi pernah jumpa kot abang saya. Dia macam tu. Tapi saya 100% memang dia lebih kepada geng-geng orang kita je lah, orang Melayu kita je lah. Faham. Dia macam sama macam Abang Gan cakap tadi lah. Ya, betul. Tapi satu je colour lain lah, satu dalam tu. Lain semua cerah kan. Kalau ada gelap pun garing kan, tak adalah hangus. Tapi bila abang bila Abang Maidin cakap pasal perkataan tadi keling, memang dekat Penang sebab mak saya kan orang Penang. Kan kat sana kan ada masjid Tanjung Keling apa semua. Dia tak ada lah macam nama Tanjung Tanjung Keling. Memang masjid. Sedikit sejarah apa yang ayah saya cerita, kalau tipu arwah ayah saya, tipulah saya. Masa dia turun mula-mula masa di Melaka tahun 1941. Perang Dunia Pertama, lepas tu arwah bapak balik, lepas tu dia datang balik Perang Dunia Kedua 1945, lepas tu ayah tak balik. Banyak di Melaka. Okey, zaman tu kenapa dia orang panggil Keling? Okey, ini kalau tak tahu betul tidak tapi saya dengar punya lah. Dia orang masa buat di sana kan sistem barter. Orang pedagang-pedagang daripada Arab datang dengan India, daripada Indonesia semua dia ambil. Dia punya dia punya pekerja-pekerja buruh tu sampai dia Melaka, is one of the big port kan, Selat Melaka kan. So bila berdagang kat sana, orang India tak pandai cakap Melayu. Orang Melayu tak pandai cakap India. So bila sistem barter, orang kita ada padi, ada benda semua, dia orang buat rempah. So okey, contoh sekarang kalau orang jual roti, you panggil apa? Roti lah. Bengali. Buy roti dah sampai. Bengali roti. Buy roti. Dekat sana, dia orang bila datang menjual-jual, macam sekarang Cina sayur datang, Cina sayur dah sampai kan. Dia orang kat kaki tu pakai gelang. Dia orang pakai gelang kat kaki. So bila dia orang sampai, dia orang dah tahu, keling-keling dah sampai, keling-keling dah sampai.
Oh, bunyi Faham? tu. Bunyi tu asalnya yang saya dengar. Kling. Yes, bukan keling, K-L-I-N-G, keling. Diorang panggil sebab tu masjid Tanjung Keling. Kenapa? Bukan Tanjung Keling, kan Tanjung Keling, K-L-I kan. Bukan ke, bukan ke. So diorang cakap, oi, tu siapa datang tu? Oi, tu keling dah sampai. So dia jangan bunyi bila dia pakai kat kaki tu gelang. Tu kan bunyi keling kan. So start punca tu itulah diorang panggil diorang nama dia keling. Diorang tak pernah marah pun orang dulu. Orang Melaka majoriti tak marah pun. Alright, dia faham macam mana nak recognize orang tu. Yes, macam nak tahu nak bercakap tak tahu. Nak bercakap tak reti. So itulah orang macam kita panggil Bengali roti lah. Mungkin nama dia Ahmad ke apa. Kita tahu panggil Bengali je kan. Alright. Menarik cerita. Menarik. Betul. Okey Dari. Dari? Mawi Anas, kita kat Konti selalu kalau ada mualaf kita mesti akan sembang tentang cabaran dia juga kan. Bila macam mana penerimaan keluarga bila revert masuk Islam ni kan, dah revert ke Islam ni. Abang kan cerita okay, family tak kisah bila berkawan dengan orang Melayu, bersekolah dengan orang Melayu, tapi bila melafazkan kalimah syahadah, macam mana family accept? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So of course tipulah kalau katakan family akan accept bulat-bulat macam tu. So I think kalau dalam 10 orang tu maybe 8 atau 9 orang yang akan ada antara cabaran yang paling besar sekali adalah dari segi family lah. Itu yang ni lah. Tapi macam saya benda tu saya mengambil masa yang agak lama juga untuk bagi mereka memahami, menerima benda tu. Maksudnya sini adalah saya tak curi-curi memeluk agama Islam. Saya ikut flow. So maksudnya saya dapat restu family saya dulu, barulah saya pergi memeluk agama Islam. Saya bukannya pergi curi-curi and then curi-curi solat ke, curi-curi tak nak bagi tu tak benda tu. Tapi benda tu sebaliknya adalah saya mendapat restu. Maksudnya sini adalah saya mengambil masa dalam beberapa tahun untuk bagi mereka terima dan juga faham. Di mana antara masalah saya rasa mana-mana family adalah kalau anak aku masuk Islam maksudnya dia bukan lagi anak aku. So dia bukan lagi family aku, benda tu. So itu adalah perkara yang common sekali. So kita perlu ubah persepsi mereka ke arah bukan. Sebenarnya bukan. Benda tu sebenarnya adalah mudah. Tak adalah sesusah. Begitu. Katakan lepas kau masuk Islam mungkin kau tak nak lagi campur dengan kita orang. Kau tak nak lagi makan dengan kita orang. Kau tak nak lagi lepak-lepak kita orang. Kau tak nak lagi keluar dengan kita orang. Tak. So benda tu saya perlu ubah dulu benda tu. Kita perlu cerita. Of course dengan saya seorang tak cukup. Saya perlukan bantuan adik-beradik saya juga. So of course adik-beradik pun mula-mula pun ada bantahan lah. Tetapi once dah lama kelamaan benda tu mereka okey. So mereka okey benda tu dan of course orang kata mulut daripada seorang berbeza apabila mulut dengan ramai-ramai. So apabila adik-beradik benda tu cerita solo talk balik dengan family, so akhirnya diterima juga benda tu lah. So alhamdulillah diterima juga. Dan saya katakan restu tu adalah saya ada cerita sebelum ni di mana restu saya minta apabila saya mengatakan hasrat saya untuk memeluk agama Islam. Dan saya menghormati parents saya dan saya minta kalau Cina ni dia ada tarikh-tarikh yang bagus. Saya tak pastilah kalau dekat di kalangan Malay ada ke tak ada lah. So kalau Chinese ni kita orang memang percaya dengan tarikh lah. Tarikh ni tarikh bagus. Oh tarikh ni kau boleh buat penduri kahwin. Oh tarikh ni jangan buat, contohnya kan. So sama juga dengan situasi yang saya hadapi. Saya nak memeluk agama Islam sebab saya berada di KL. So family saya dekat Negeri Sembilan. So masa nak pergi tu, sebelum tu saya akan bagi tahu. Saya kata, mak saya nak memeluk Islam, saya nak pergi ucap kalimah syahadah ni, boleh tak bagi saya satu tarikh? So okey lah, dia bagi saya satu tarikh. And then tarikh tu alhamdulillah selepas beberapa hari tarikh tu masa nak pergi pun saya cakap sekali lagi, saya call sekali lagi, saya cakap dengan dia saya nak memeluk agama Islam benda tu. So bukanlah satu perkara yang mudah, tipulah kalau katakan mudah, tapi benda tu ambil masa yang agak lama walaupun orang kata down tu memang ada juga benda tu. So nak bagi faham tu bukan mudah. Yalah, ini satu halangan, kita tak kira lagi halangan-halangan yang lain. Tapi I don't care pasal orang luar ni, saya tak peduli pun. So yang paling penting adalah family kita. So family kita saya rasa ambil masa beberapa tahun lah. Bukan setahun tapi saya rasa at least 3 tahun ke 4 tahun. Benda tu of course dalam tempoh tu of course kita adalah tipu-tipu sikit kan, benda tu orang kata tipu sunat lah. Tapi once lepas itu restu kan, everything tu lega gila tau. So lega tu maksudnya adalah tak ada lagi perlu rahsia. Kau tak perlu rahsia apa-apa. So kau cakap je benda tu. Sebab saya belajar berpuasa since 2007.
saya belajar puasa. Lama dah. Saya dekat universiti, saya memang belajar puasa. So cuma puasa tu saya tak penuh sebab habis SEM saya kena balik kampung cuti hari raya kan. So ada cuti lebih kurang seminggu kat rumah saya tak puasa. So macam tu lah. So dalam tempoh tu memang puasa memang tak pernah penuh lah. So sampai lah even dah kerja pun balik pun tak puasa penuh. So itu pasal saya rahsiakan. So selepas dah menyatakan nak memeluk Islam, selepas tu memang tak ada lagi rahsia. Semua adalah cerita tu terang, tak ada lagi rahsia lah. So itu adalah halangan-halangan lah saya katakan. Tapi bukan mudah. Tapi alhamdulillah semua dipermudahkan, semua family saya faham benda tu. Okey. Alright. Okey. Okey, Abang Din. Yup. Orang Malbari ni ada makanan ni ke? Tradisional dia? Ada. Dia nama dia patri. Apa tu? Kalau nak Tu makan yang welding. Nama orang salah dengar tu orang kata macam welding lah. Nama dia patri. Kita orang sebut patri lah. Dia masak tepung beras. Dia macam capati tepung atar. Kalau patri ni di tepung beras tu, dia kena gaul dengan air panas. Dia gaul dengan air panas betul-betul. Lepas tu dah siap. Lepas tu dia kena ada dua jenis. Satu gelik, satu pakai tangan. Dia tekan pakai tangan tu dia akan jadi gelik. Satu gelik yang bulat, satu lagi takai. Tangan tu dia buat sampai dia bulat. Lepas tu dibakar macam biasalah, macam capati lah. Kari daging. Okey, patri ni pula kalau dah siap, dia kena potong bawang dengan campur dengan santan. Kita celur yang patri tadi tu. Celur dalam tu, lepas tu kita simpan lah atas pinggan. So bila orang nak makan, dia akan taruh dengan kuah kari daging tu lah. So far benda tu memang sedap. Itu biasanya pagi raya kita akan buat, kakak akan buat macam tu lah. Pagi raya hari raya. Hari raya makan tu. Suka. Dia makan hari-hari pun boleh. Dia kalau di India tu memang siapa yang pernah pergi India dekat biasa tabligh ke apa kan, dekat Kerala tu itu selalu memang tiap-tiap hari sebagai makanan sarapan dia orang buat. Macam India dia ada tosai kan? Tosai. Kami ni kira patri. Apum. Dia ada ikan goreng. Dia kari daging dia pun pekat lah. Pekat lah. Jadi dia orang lebih pada kerbau. Okey. Dia orang favourite dengan kerbau. Malbari ni ada hari perayaan dia ke bang? Tak ada. Kan? Ikut kalender agama Islam sahaja. Ikut tak ada agama special. Ikut agama sahaja. Kalau macam orang Cina, makanan yang betul-betul tradisi Cina apa abang kan? Kau jangan tanya aku bukan Cina. Aku tak tahu makanan. Kuih bulan. Takkan abang makan perayaan dia bukan masa kalau Chinese tu dia akan makan yang kuih saya tak ingat. Dia biasa boleh buat kuih lah. Biasa benda tu adalah manis tau. So biasanya kalau raya-raya ni dia suka benda-benda yang manis. Dia tak suka benda-benda dia takkan makan benda-benda yang pahit. So benda manis adalah membawa kepada dia orang panggil Chinese orang panggil nian kau. Nian kau tu adalah dia benda yang lembut. So benda tu adalah manis. Benda tu adalah memberi satu petunjuk yang bagus. Katakan manis lama-lamanya. Tahun tu adalah manis-manis. Macam lah. Prosperity lah. Yes, betul. Prosperity kan. Aduh lah. Abang Gan takkan nak jawab dia duduk makan biji kelapa sawit kan. Duduk makanan tradisi. Okey, so saya ada satu soalan dekat Abang Din. Abang Din, mungkin soalan ni orang pun kadang-kadang abang dapat soalan ni pun tantang abang macam aku malas lah nak jawab soalan ni. Tapi orang tertanya kan, orang Malbari ni sebenarnya dia sambut Deepavali ke? Sebenarnya abang nak jawab ada abang Muslim. Tu jawapan dia. Itu tak apa. First kali macam abang cakap lah, bila dia bagi salam tu tengok atas bawah dia tengok. Okey. Kita fikir alamak. Tapi kalau biasanya otai ni dia faham lah. Lepas tu kalau sambutan ada yang hantar wish. Kadang-kadang dia hantar wish. Tapi Deepavali nak je jawab balik. Tapi itulah dia. Kita nak cakap macam mana kan orang tak tahu. Saya kata saya sambut raya lah bos. Saya kata saya sambut raya lah bos, bukan Deepavali tau. Oh ya ke? Sorry. Dia macam tu ada. Itu biasa berlaku lah bos. Nak macam mana? Kadang-kadang boleh sampaikan time Deepavali tu tak nak keluar tau. Kau fikir daripada jadi bahan tengah takut mood tengah tak cantik katnya. Buatnya nak kena jadi aku amput dan begitu lah, leceh pula kan. Macam abang kan masih sambut Chinese New Year kan? Ya betul. Masih kan? Masih je kan. Masih. Tak ada masalah pun kan. Tak ada masalah. On. Okey. Abang kan? Sambut. Ya.
alang-alang bila sebut tentang sambutan, macam mana Abang Gan? Makanan pula Abang Gan. Bila masuk Islam tu, keluarga masih lagi mungkin agama yang sebelum ni kan. Jadi macam mana tu makanan tu? Rasa sangsi ke nak makan? Tak, itu adalah perkara yang benda tu okey. Dia family saya dia faham. Lepas anak aku dah masuk Islam contohnya, dia kata what can and boleh dengan tak boleh dia dah tahu. So dia even mak saya sini cakap dengan saya, dah aku tahu benda tu dosa, takkan aku nak buat untuk kau, nanti aku pula yang berdosa nanti. So, dia pun cakap tentu dengan saya benda tu kan. So dia dah memahami. So kita orang memang dalam komuniti Malay kan, so memang tahulah apa yang boleh, apa yang tak boleh. So even sebenarnya kita orang ada ya satu kuali khas yang bukan katakan untuk yang halal lah maksudnya. So sebenarnya kalau bertanya pada saya, kuali yang sama pun tak ada masalah pun, melainkan betul. Tak perlu pun cuci pakai dan sebagainya, tak perlu pun tanah sebagainya, tak perlu pun. Tapi dia respect, family saya respect. Orang katakan dia ada satu kuali khas yang dia akan masak. So kalau saya balik benda tu, memang dia takkan masak benda-benda yang tak halal benda tu. So kita sama-sama sekali lah benda tu kan. So kalau cerita benda ni adalah sebab kita nak ubah persepsi dia orang bahawa sebelum masuk Islam macam ni, selepas masuk Islam macam ni lah. So tak adalah perubahan katakan time aku makan dia kalau time nak makan dia kau tak nak duduk sekali dengan kita orang. So dah tak nak dah benda tu. So kita orang tak nak benda tu. So kita orang makan sekali, duduk sekali benda tu. So memang benda tu memahami sangat benda tu. So melainkan sebelum ni yang katakan rahsia tu kan, kalau nak rahsia tu, kalau kita tak nak makan tu, kita orang cuba elak lah. Kalau orang kata main tai chi dan sebagainya lah. Tapi once kita dah cerita segala-galanya, tak ada rahsia. So open, tak ada lagi border dekat depan kan. So semua kita tapi yang penting adalah dia yang cakap dengan saya, aku tahu benda ni halal ke tak halal. Kalau aku tak halal, aku pergi kau makan, aku berdosa. So so dia cakap yang tu. So bagi saya tak ada masalah, tak ada isu benda tu. So that's why saya akan bersyukur lah benda tu. Kita tak adalah culture shock sangat benda tu. So benda tu adalah memang dah biasa benda tu. So dah perkara yang biasa lah bagi saya benda tu. Okey, isteri abang kau orang Melayu kan? Betul. Jadi isteri abang kan biasa masak memang masakan Melayu, betul? Betul. Jadi abang kan pernah ke minta isteri belajarlah masakan Cina, saya nak makan, ada ke memang? Saya tak adalah pure macam saya kata lah. Kita orang dekat Negeri Sembilan ni, kita orang Cina ni bukan macam Cina sangat. Maksudnya Cina ni lah. Kita orang Cina, orang kata kalau bahasa tak sedapnya, ini edit Ini orang katakan bukanlah Cina celup ke apa kan. Kita orang Cina celup lah, bukannya Cina pure dan sebagainya. Tak adalah kita orang ikut makanan Cina benda tu. So apa yang kita makan, masak lomak cili api, itulah kita makan. Cina murtad lah. Itu nak cakap tadi tapi simpan balik. Boleh edit, jangan takut kan, boleh edit. tapi tak adalah kata memang nak makan makanan Chinese, tak memang tak. So kalau nak makan macam contoh nak makan siumai ke, nak makan pau ke, pergilah dekat Dolly ke whatever ke, makan itulah kan. So dah banyak benda-benda yang halal yang senang nampak sekarang ni. So kadang-kadang nak lepas geram, so, kalau dekat Chinese ni orang katakan pergilah vegetarian punya kedai. So vegetarian banyak sekarang. Dia punya masakan tu memang masakan Chinese, tapi semua diasaskan daripada tepung. So memang rasa dia ada slightly different, tapi at least dapatlah rasa taste tu. So far saya tak pernah lah suruh saya masak makanan Chinese apa, tapi okey. Okey abang kan, kalau abang kan nak rasa makanan yang lain lah abang kan boleh pergi kedai makan Abang Din. Oh iya, betul lah. InsyaAllah. Abang Din ada kedai makan. Ada patri Abang Din patri boleh. Bos, patri ni order je. InsyaAllah saya buatkan. Berapa orang nanti beritahu. Itu boleh dapat kan, tak ada masalah. Tapi memang kena makan apa? Daging apa, kerbau tadi? Kari daging. Biasanya kita buatkan daging kerbau sebab daging kerbau ni sedap. Dia pejal. Kerbau ni kan bekerja, lembu tak bekerja. Lembu kerja dia makan, tidur je. Kalau kerbau ni kan dibajak kan. So dia punya otot daging dia tu sedap. Pejal. Okay. Pejal. Abang Din, menu kat kedai makan Abang Din apa lagi yang ada? Okey, saya buat asam pedas. Ikan kembung, ikan pari, ikan tinggiri. Lepas tu ikan bakar, ikan bakar pun, ikan pari, kembung, tinggiri dengan ikan sembilang. Lepas tu kambing bakar. Kambing ni kita goreng lah, kambing perap ni. And then kita ada
pepes ayam. Pepes ni dia macam pepes sedap. pepes ni macam otak-otak tapi dia adalah ayam. Dia memang sedap lah, makanan protein lah. Kau kena Itu makan aku dah terbakar. rasa Nas. Aku dah makan lah. Kau dah makan okey. Oi. Nak Ala-ala dah boleh dine in. nak order, nampak? Tak, ala-ala dah boleh dine in ni pergi terus lah. Nampak? Itulah cakap. Tapi sini tak boleh lagi. Sini masih dia tak tiba MPAJ tak benarkan. Tak buka. Tapi benda ada kalau nak order. Bawi dah boleh. Dia pertama. Dia tak tunjuk digital lah, dia tunjuk ni je. Bang, kalau nak order macam mana bang? Boleh je nanti WhatsApp nanti kita buat kan. No problem. Saya hantarlah. Sekejap Orang nak order saya boleh WhatsApp bang. Orang lain nak order ni. Boleh je. Kalau nak order dengan saya, nombor saya 012 222 7463. Boleh je order. Selamba. Saya nak try makanan Malbari sebenarnya bang. Tak, saya nanti setkan sekali. Kalau nak makan, saya buatkan patri tu. Okay. Patri. Saya buatkan so kakak ipar saya buat patri pasal bini. Sebab wife saya orang Melayu. Orang Perak. Baru nak tanya tu. Dah tahu nak tanya tu, saya cakap dulu. Power. Kasyaf. Kan? Okay. Orang rumah saya tu pun memang betul pure lah. Dia pun orang tanya, kau tak ada orang lain ke, tak ada Melayu ke, orang pernah tanya dia. Astagfirullahalazim. Masa lepas tunang tu orang pernah tanya kan. Tapi itulah Ya dia. Rabbi. Nak buat macam mana. Sebab sejauh beza saya dengan rumah saya ni, orang rumah saya putih sangat lah. Dia orang Minang. Orang Minang kan putih-putih. Tapi bila tengok dengan saya tu, sampai orang tengok alamak macam tak cicak pun ada lah kan. Astagfirullah. Tapi macam mana dah jodoh. Betul. Okey. Tapi bang, benda tu unik lah bang. Bila campur tu dia boleh jadi unik. Betul. Betul. Unik, Tapi unik. masalah kita ni penerimaan orang. Yelah, Ya. memang. Saya bukanlah kata senang-senang Pak Mentua setuju, tidak. Pak Mentua orang kampung, dia okey. Tapi bila orang yang menyampai kat dia tu macam susah, jangan tu ni semua tu, ada isu jugalah sekejap. Lepas tu alhamdulillah lah, lepas tu ada yang tolong jadikan benda ni. Sampai sekarang dah 31 tahun, alhamdulillah saya masih macam tu juga. Masih baik dengan family juga, masih baik dengan Pak Mentua, Mak Mentua semua. Itu je, tak ada Bang kena masalah tengok apa pun. anak-anak Abang Din, cucu-cucu Abang Din macam comel semua tau. Ya. Campuran tu. Dia mix. Kita nak tunggu anak Abang Gan Tu pula ni. Abang Din kot. Macam mana? Menantu dia Abang Din kot. Tahu tak apa. Kita nak tunggu anak Abang Gan ni. Tunggu anak banggan ni. Tak ada dekat rumah pengasuh lah. Apa bang? Dekat rumah pengasuh lah, tak ada. Kalau kat rumah boleh dukung ni. Oh, umur berapa dia? Bawa bulan kerja tu sekejap. Baru 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Tahniah. Ada nama Gan juga? Ada nama Gan juga? Ada? Apa dia? 21 Gan? Muka ikut Abang Gan ke ataupun Michael Ang? Jangan ikut dia. Ikut ni lah. Dondol lah soalan. Tengok sekali Michael Ang kan. Okeylah. So alhamdulillah lah dapat juga kita sembang santai untuk Zayan Merdeka Talk ni. Kita dapat kenal dengan Abang Gan, dengan Abang Din Maidin, macam mana abang cerita macam mana walaupun dari India Malbari. Ni saya pun baru tahu tentang sejarah arwah atuk saya sendiri. Abang Gan sendiri macam mana cerita besar kat Felda, masuk Islam, tak ada masalah. As long as kita berdekar daripada segi pemikiran tu yang paling baik sebenarnya. Betul. Okay, Larry. Sebenarnya walaupun kita beza dari sudut rupa, tapi sebenarnya bila kita bergabung ada keunikan tau. Dan keunikan tu kalau kita bergabung tu kita boleh pergi jauh lah negara kita ni. Kan? Jadi kuat. Betul. Tapi satu nak tanya. Berapa ramai yang fikir macam tu? Betul. Abang Din cakap betul. Dia. Kalau semua fikir macam tu, bukan senang. kita aman dah. Kita one of the best. Malaysia ni one of the best. Itu je. Kita Betul lah. Country kan? Betul? Memang pun. Itu je. Kalau Okey, fikir. saya ada soalan untuk Ustaz Adari. Okey. Okey, Adari. Boleh ke kita makan makanan yang dimasak oleh apa ni soalan? Boleh makan dimasak oleh orang yang bukan Islam. Tapi makanan tu halal. Sebenarnya pernah dikeluarkanlah pendapat dan juga keputusan daripada Mufti Wilayah Persekutuan. Sebab pernah jugalah jadi perbalahan lah antara beberapa negeri, tapi
kata putus yang sangat cantik daripada Mufti Wilayah Persekutuan. Masa tu Mufti Wilayah Persekutuan adalah Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kata dia, kita diharuskan untuk makan makanan yang dimasak oleh bukan agama Samawi. Maksudnya agama yang daripada macam contoh macam agama Yahudi, agama Kristian kan. So selain daripada tu, boleh ke tidak? Boleh, tapi dengan syarat bukan yang disembelih oleh mereka. Okey. So means makanan itu perlu yang disembelih oleh orang Islam ataupun mereka yang daripada agama Samawi. Ini daripada Abu Qatadah lah. Abu Qatadah rahimahullah, beliau menyatakan tidak mengapa dengan memakan makanan orang Majusi. Ini kes masa zaman Abu Qatadah ni orang Majusi. Boleh makan masakan yang dimasak oleh orang Majusi tetapi dengan syarat bukan sembelihan mereka. Itulah yang digariskanlah oleh Mufti. Okey, faham. Okey, kita nak sambut contoh macam kita sebagai orang Islam sambut hari raya, tapi bila Chinese New Year kita nak sambut juga. Deepavali kita nak sambut juga. Boleh ke? Christmas kita nak sambut juga. Boleh ke? Mufti Wilayah Persekutuan pernah menggariskan juga dalam bab perayaan. Mufti saja. Betul, sebab kita kena rujuk daripada yang digariskanlah daripada Mufti Wilayah Persekutuan. Sebab dia kata kalau sambutan itu mengesakan ataupun meraihkan ketuhanan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka haram kita raikan. Akan tetapi kalau perayaan itu sekadar perayaan bangsa, tidak ada masalah. Macam tu. Kan contoh macam tak silap saya macam dalam agama Buddha, dia ada meraihkan hari-hari hantu. Tak silap saya Abang Gan Ya, bulan ni. bulan ni kan. Kalau dia kan. Tu yang nampak orang semayang banyak petang senja-senja dia tepi jalan kan sekarang. Sekarang simpang jalan selalu. Kalau perayaan tu haram lah. Hantu tu banyak ke Bang Gan? Dia orang biasa dah ni dia boleh nampak. Kita tak boleh nampak. Orang yang ada ni dia boleh nampak. Tapi adalah kalau ikut kepercayaan benda tu dikatakan untuk bulan 7 dalam kalender Chinese kalender Chinese bulan 7 orang kata biasanya orang kata jangan keluar malam, jangan pakai pakaian gelap. Contohnya kalau orang tegur jangan nyawa benda tu. So biasanya katakan pintu tu dibuka dalam tempoh bulan 7 kalender Cina. Pintu tu dibuka, makna yang mereka yang ada keluarga, mereka akan pulang ke rumah keluarga mereka, di mana yang di luar ni adalah mereka yang tidak mempunyai keluarga. Kiranya mereka orang katakan tak ada sesiapa lah. So diorang tak boleh nak pergi cari keluarga mereka untuk makan dan sebagainya. So mereka akan pergi ambil makanan-makanan, orang katakan that's why yang sembahyang kat luar ni adalah untuk khas untuk mereka yang tiada keluarga. So maksudnya bagi mereka makan supaya mereka tidak mengganggu orang-orang lain. Okey, hantu yang tampal tu hantu apa? Hantu Cina. Hantu tu popular tu. Hantu Cina. Yelah, nak tahulah hantu jenis apa. Kita kan ada Pontianak lah, pocong lah. Tu hantu apa tu? Aku tak tahu. Zombie. Okey, dia tulis apa tu? Tambah sikit pasal yang hantu tadi tu kan, yang Abang Gan bukan nak kata. Malbari pun ada hantu ke bang? Bukan, dia bahasa Cina. Bukan awak datang main takraw tempat saya ada tokong Cina tu. Kan ada tempat takraw saya tu ada tokong Cina. Tempat sana selalu diorang semayang sebab kita kan sini ada Cina, ada tokong ni semualah. Itu sebenarnya bukannya hantu, diorang panggil je hantu. Sebenarnya diorang panggil lah ada jin. Kalau betul-betul tanya Sami, dia kata jin. Oh, ada jin. Jin diorang punya jin lah. So jin tu yang akan datang untuk makan, untuk letak kat simpang luar rumah tu abang Gan cakap tadi kan. Yang tu semua betul, tapi diorang tak panggil. Sebenarnya bukan hantu lah. Sebab diorang dah masyarakat dah biasa semayang apa, semayang hantu. Orang Cina bila tanya semayang apa, diorang tak tahu nak sebut jin. Sebenarnya kita tanyakan tokong yang toke yang sana punya imam diorang kan. Dia kata sebenarnya benda tu dia kata dia punya jin lah tu. Tu jin diorang. Jin lah. Jin diorang lah. Macam Malbari ada ke macam kepercayaan hantu? Tak ada. Ada kan? Tak ada. Melayu buat hantu banyak lah. Itulah. Kita so far tak ada. Kan? Hantu kita banyak sangat pun. Yang jelmaan yang terang nampak jadi orang pun ada. Hantu India pun ada.
India ada juga. India dia ada sami-sami dia yang saya tahu. Ya, betul. Dia ada sami-sami dia yang paling bahaya sekali yang besi yang 3 tu. Kan ada besi yang ada 3 tu, yang kelak mapnya tu. Itu yang paling ganas lah. Diorang cakap lah. Okey. Itu yang paling ganas. Yang lain tu yang bawa susu semua tu, itu semua yang kecil-kecil punya lah. Yang biasa-biasanya. Okey. So kalau sambutan-sambutan yang mensyirikkan tu memang tak boleh lah dalam Islam lah kan. Tapi kalau macam sambutan hari ibu, sambutan hari bapa, tu tak ada masalah. Tu boleh lah. Okey, isu tukar nama. Ada yang kata masuk Islam tapi tak tukar nama. Macam Abang Gan sendiri, Abang Gan masuk Islam tapi tak tukar nama pun. Apa komen Ustaz? Okey, zaman Rasulullah pernah ada kisah ni, nama sahabat Rasulullah ni asalnya ialah Abdul Uzza. Okey, maksud Abdul Uzza ialah hamba kepada berhala Uzza. So, Uzza lah nama Tuhan ni. Apa yang berlaku bila dia bersama dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, bila lafazkan kalimah syahadah, maka apa yang berlaku, Rasulullah yang bagikan nama kepada Abdul Uzza ni dengan nama yang baik, iaitu Abdullah Zulbijadain. Okay, Abdullah Zulbijadain. Sahabat tanya, kenapa tukar? Ada sahabat yang tak tukar. Jadi Rasulullah kata, kalau nama yang membawa maksud yang buruk, mensyirikkan Allah macam Abdul Uzza tadi tu, kena tukar, wajib tukar. Tapi kalau namanya, kalau contoh macam katalah lelaki tu, nama dia katalah nama Anderson, sebagai contohlah Anderson. Tapi nama yang tak ada bawa nama maksud yang tak elok, so boleh je dikekalkan. So mungkin kita nak tanya jugalah Abang Gan. Apa nama Abang Gan? Nama penuh saya adalah Gan Yong Lee. Maksudnya? Gan Yong Lee. Lee ni adalah kekuatan, yang orang yang kuat. Yong ni adalah orang katakan lebih kepada dia ada kesetiaan. Macam tu lah. Dia ada orang katakan loyalty. Macam tu lah. So, maksud dia baik. So tak perlu tukar. Kenapa? Sebab membawa maksud yang baik. Tapi bercakap pasal benda tu, ada juga orang yang tidak boleh menerima. Kau tak boleh, kau dah kau benda tukar. Itu kita tak boleh buat apa lah. Tapi yang bin Abdullah macam mana? Macam Abang ni kata, kalau semua orang fikir macam tu, betul. Ya. Betul. Macam bin Abdullah tu ada isu juga ke? Kalau kata kita tak bin kat Abdullah, okey je kan? Okey, Abang Gan, saya sebenarnya ada jelas soalan, tapi saya nak tanya Abang Gan, lepas tu dengan Abang Din, lepas tu Adari kena tutup lah. Boleh? Okey, Abang Gan pernah simpul. Doa dalam bahasa Arab, lepas tu Abang Gan lupa ke, Abang Din lupa, lepas tu doa dalam bahasa Cina, doa dalam bahasa Mabari, pernah tak? Pernah. So far saya tak pernah. Tapi adalah dalam doa tak adalah, bercakap tu adalah kan, doa tu saya tak pernah lah. Tak pernah lagi ada bahasa Cina, tak pernah lagi lah. So far tak pernah lagi lah. Tapi saya rasa kalau bahasa Cina pun faham juga. Faham, awak faham bahasa. Betul. Abang Din? Dalam kadang-kadang keadaan yang tak berapa cantik, bos. Masa kita doa tu, keadaan kita tu tak berapa nak. Dalam diri kita tu sama ada kita betul-betul direct dengan dia ke ataupun bukan. Kita kadang-kadang macam tu kadang-kadang. Dalam sama ada kita tengah ada musibah ke apa-apa, kadang-kadang kita tak lepas, benda tu tak lepas, tak nak keluar. Kita sangkut. So, paling mudah saya, apa yang arwah ayah saya ajarlah. Engkau doa dalam bahasa apa pun Allah terima, dia kata. Jadi saya buat itu yang apa yang saya mampu. Masa tu punya keadaan terpaksa gunakan yang bahasa. Sebab kalau baca Arab pun, kalau saya tak faham pun tak guna. Ada betul. Arab orang kata baca apa dalam Arab Kristian pun ada. Kita kalau salah tengok Arab Kristian, kita ingat macam ni rupanya sembahyang. Dia cakap Arab. Padahal dia punya kitab Injil dia dalam bahasa Arab. Jadi saya tak faham Arab tu. Kalau tak nak, saya baca dalam bahasa apa yang Malbari ke, Melayu ke. Faham jadi lah. Saya sendiri lebih sendiri faham. Itu je. So Adari, apa komen Adari bila kita berdoa dalam bahasa lain selain bahasa Arab? Uniknya Islam ni memang betul Al-Quran dan juga hadis tu dalam bahasa Arab. Tapi uniknya Islam ni, bila kita nak berdoa, apa-apa bahasa pun boleh. Tak ada masalah. Boleh kata ada masalah. Lagi afdal apa yang kita bacakan tu kita faham.
Tapi dengan syarat melainkan dalam ibadat, terutamanya solat. Jadi solat perlulah dibaca dalam bahasa Arab lah, sebab itu adalah rukun. Jadi dalam bab lain tak ada masalah, boleh je bahasa Malbari ke, bahasa Jawa ke, macam Mawi kan, boleh je dalam bahasa lain. Itulah yang saya dapat kongsikan. Okey, kita nak ucap terima kasih banyak kepada Abang Terima kasih. Dan juga Abang Din. Yes. Right, Dia thank you. sembang-sembang kita, alhamdulillah macam-macam dapat kita belajar hari ni kan. Betul. Betul. Okey, jadi bersempena dengan hari kemerdekaan ni, kita nak minta Anas ke Ustaz? Bagi Ustaz lah, sudah. Macam doa lah doa untuk supaya kita boleh bersatu lah. Okey, inilah Malaysia, keunikan Malaysia. Kita duduk dalam berlainan bangsa, berbeza budaya, tapi kita jadi satu. Kerana apa? Kerana kita faham kita dan kita saja yang mampu untuk jaga kita. Dan insyaAllah yakin Malaysia akan lebih gemilang bila kita bersatu lepas ni. Okey, InsyaAllah. jom guys, kita Amin. doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, pada hari ini kami menadah tangan memohon taufik dan hidayah daripada-Mu Amin. agar kami sentiasa berada di bawah naungan rahmat-Mu sepanjang waktu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-64 tahun ini. Sesungguhnya kami Amin. bersyukur atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Nikmat Amin. kemerdekaan yang kami ada ini, ya Allah. Nikmat Amin. kehidupan yang aman ini, ya Allah. Dan juga nikmat Amin. kesihatan serta nikmat kami dapat hidup bersama dalam keadaan harmoni ini, ya Allah. Amin. Kami kekalkanlah apa yang ada ini, ya Allah. Bahkan jadikanlah ia lebih baik selepas ini, ya Allah. Ya Allah, Amin. ya Rahman. Jadikanlah kami ini umat yang sentiasa bersatu padu, terutamanya kami umat Islam yang berkalimahkan syahadah, iaitu menyaksikan kesaksian iaitu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruhmu, ya Allah. Ya Allah, Amin. ya Rahman. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuqu ahlahu minat thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana Amin. taqabbal minna innaka antas samiul alim. Makbulkanlah doa ini, ya Allah. Amin, Sesungguhnya ya Allah. kami berdoa kami hamba-Mu yang hina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Amin. rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Nas. Baik bang. Sebab kau senang buat Okey. kerja, Nas. Last. Kau nyanyi lagu kebangsaan. Yeah! Alamak. Last. Lepas tu Come on, kita Nas, come on, caw. Nas. Lagu kebangsaan, lagu negara aku boleh? Apa ni lagu negaraku? Bukan kan? Tanggal 31. Oh yang tu. Okey. Tak apalah, Three, inilah four. barisan kita pun boleh lah. Okey. Ah. Kita hormat permintaan Abang Din. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah kita Sumpah pendekar Sumpah Pendekar kita. kita menuju medan bakti. Andai Yeah. kata Oh sambung. Boleh, sambung. Alang sambung. Andai kata Andai nak boleh. kata kami Gugur semua. Taburlah bunga di atas pusara. Kami Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan Yang sudah telah berbunyi. berbunyi menuju medan bakti. Medan bakti. Alright. Terima kasih Abang Gan, terima kasih Abang Den, Okey, terima Mas. kasih Anas, Terima terima kasih Abang kasih. Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye bye. Bye.